Kami sadari Tuhan bahwa hidup kami penuh dengan kelemahan. 主啊，我们知道这生活里面我们非常的软弱， Kami sadari bahwa hidup kami membutuhkan Tuhan. 我们知道我们需要神。 Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. 感谢神，我们可以认识你为我们的神，我们的父，我们的救赎主， Bahkan boleh menjadi penolong di dalam kehidupan kami. 甚至是我们日常生活中的帮助我们的神。 Kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. 我们也感恩今天早上我们可以聚集在一起，敬拜赞美你。 Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. 但愿我们一切的敬拜，一切的颂扬，能够成为馨香的祭。 Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. 这个时候，我们要好好的思考您的话语。 Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. 求主透过你的仆人对我们说话， Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. 告摩你的仆人，让他可以配得来解经， Dan urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. 也告摩我们每一个接受您的话语的人， Mampukan kami mengerti dan mampukan kami melakukannya. 使得我们可以明白，又使得我们可以执行。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告感恩，是靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. 各位主内弟兄姐妹，早上好，平安。 Ada sukacita semua? 有没有喜乐？ Saya bersyukur bahwa pagi hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. 我非常感谢神，今天能够再一次与你们同在。 Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. 我们要看一处经文，就是创世纪26章。 Kejadian pasal 26 kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 创世纪26章第1到第6节。 Pagi hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu tentang Tuhan pelihara hidupmu. 今天早上教会给我一个非常有意思的主题，就是神眷顾你的生活。 Siapa di antara Bapak Ibu yang mengalami pemeliharaan Tuhan luar biasa? 有没有人眷顾神非常大的眷顾？ Oh, puji Tuhan. 经历过吗？ Saya pun hari ini kalau bisa berdiri tempat ini, saya katakan itu cuma anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 我若是今天能够站在这里，一切都是神的恩典。 Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 我们要看第1到第6节。 Kita baca bersama-sama yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian yang berbahasa Mandarin. 先用印尼语的一起来念，然后用中文的我们一起念。 Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." 在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉而去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。你必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔，像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，
遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。以撒就住在基拉尔。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， dari kisah yang baru saja kita baca mengenai Ishak, 我们刚才所读的以撒的故事， bagaimana waktu itu telah terjadi kelaparan di Gerar. 那时候在基拉尔发生了饥荒。 Secara logika manusia tidak akan mungkin Ishak boleh mengalami pemeliharaan. 按照人的想法来讲，那以撒就不可能被神眷顾。 Secara logika manusia tidak akan mungkin Ishak bisa survive. 按照人的逻辑来讲，那以撒就很难生存了。 Tetapi kalau kita melihat fakta di dalam Alkitab pasal 26, Kejadian pasal 26, 但是我们要是看创世纪26章的事实， Ishak dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. 神非常好的眷顾以撒的生活。 Nah, kita telah melalui pandemi dari mulai 2020 kemarin. 我们从2020年已经经历这个疫情， Saya yakin dan percaya setiap kita pasti mengalami pukulan dengan berbagai level kita. 我深信我们在每个各种各样的层次也受到了打击。 Tetapi kalau sampai hari ini kita boleh ada, 但是若是到今天我们还存在的话， Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah karena pemeliharaan Tuhan. Amin. 弟兄姐妹，这都是神的眷顾。阿门。 Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana di dalam perjalanan hidup Anda dan saya supaya kita boleh melihat mukjizat demi mukjizat. 我不会讲得太长，但是我要我们在这个人生道路上可以看奇迹又奇迹发生。 Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. 在你和我的生活道路上，我们可以经历神了不起的眷顾。 Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. 我要分享有几 Yang 点。 pertama, 第一点是， di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, 在第二节这里说， janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。 Melalui bagian ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita perlu dengar firman Tuhan. 这里非常清楚的记载说，首先这一个条件非常重要的，要我们经历神的眷顾，就是我们要聆听神的话。 Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah yang mampu memberi hikmat untuk kita. 圣经告诉我们，只有神的真理能够赐给我们智慧。 Alkitab juga mengajarkan bahwa firman Tuhan mampu menjadi pelita bagi kehidupan kita. 圣经也说，神的话成为我们脚前的灯， Dan Tuhan menuntun umatnya melalui firman-Nya. 而且神会透过他的真理来引领我们的路。 Oleh sebab itu buat saya secara pribadi aneh kalau ada orang Kristen nggak senang firman Tuhan. 所以对于我个人来讲，有基督徒不喜欢神的话语，我觉得很奇怪。 Berapa banyak di dalam kehidupan kita untuk media sosial kita sempat. 那在我们的生活中，多少时间我们花在那个社交媒体？ Untuk IG, untuk Facebook, Twitter kita sempat. 那Instagram、面书等等，我们都可以。 Bahkan sekarang opa oma untuk YouTube sempat. 那现在呢，爷爷奶奶们也可以看 YouTube 了。 Tolong tanya sebelah Anda, kamu termasuk nggak? 你看看你的坐在你的隔壁的你包括你吗？ Kita untuk sosial media, untuk semua aplikasi sempat. Untuk WA group, video-video yang diposting, kita sempat. 我们要VR 群体，还有我们的什么 YouTube， 我们的其他的群体，我们都有能够抽空。 Tapi aneh sekali kalau ditanya, kamu tiap hari baca Alkitab nggak? 但是非常奇怪的就是， Nggak 当问 sempet. 我们是不是每天读经，我们说没有空。 Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di GMI Immanuel. 我不是说卫理以马内利堂的会有， Di sini nggak ada Boksu ya. 这里没有吧，牧师？ Di sini nggak ada. 这里没有这样的， Nggak ada yang ngaku, itu masalahnya kan. 就没有人承认吧？ Untuk kita bisa mengalami mukjizatnya Tuhan, kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Hal yang pertama kita perlu dengar firman Tuhan. 我们要经历神的奇迹、神的神迹、神的眷顾。第一点，我们就是要聆听他的话， Kita perlu tahu firman Tuhan. 我们要知道、了解他的话。 Kalau kita lihat kehidupannya Ishak, Tuhan berkata kepada Ishak, Ya, Ishak, nggak perlu kamu pergi ke Mesir.
Diam di situ, aku akan pelihara kamu, aku akan berkati kamu. 我们看以撒的生活，神对他说：“你不用下埃及去，你就住在这边，让我指示你去的地，够了。” Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kehidupan Petrus ketika semalaman dia menjala ikan, gak dapat apa-apa. Kerjaannya gak ada hasil. 要是弟兄姐妹看彼得那时候打鱼的时候，一整晚都没有得到什么收获。 Anda lihat, Petrus cuma dibilang sama Tuhan, tebarkan jalamu. 神只是对彼得说：“你把网撒在那一边。” Yesus berfirman kepada Petrus, tebarkan jalamu. 耶稣对彼得说：“你把网撒在那一边。” Dan kalau Anda melihat di dalam Lukas pasal 5, Petrus ngalamin berkat luar biasa. 然后我们可以在路加福音第5章看彼得收获非常多。 Amin. 阿门。 Amin. 有没有阿门？ Anda lihat kehidupan Nabi Elia di masa kekeringan, gak ada hujan, rasanya susah. 我们看以利亚先知的生活，那时候也是饥荒，也是干旱，非常困苦。 Tapi Tuhan bilang sama Elia, pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum air sungai itu. Jangan dibayangin kali Grogol ya. 但是神叫他到河边去，你可以从那里喝水，但是你不要想象像我们的 Grogol 那个河这么脏。 Dan aku perintahkan burung gagak untuk memelihara kamu, untuk kasih makan sama kamu. 而且神会派乌鸦来给他吃的东西。 Itu firman Tuhan kepada Elia dan Anda lihat mujizatnya luar biasa. 这是神对以利亚说的话，而且这个奇迹也发生了。 Begitu banyak contoh yang lain, mujizat demi mujizat terjadi didahului oleh apa? Firman Tuhan. 还有许多多神迹发生，这个优先的条件是听从神的话语。 Amin. 阿门。 Ini yang pertama. 这是第一 Yang 点。 kedua. 第二点， Yang kedua. 第二点， Di dalam bagian itu dikatakan di ayat 2, firman Tuhan 2节 berkata, 说 lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa yang Tuhan sampaikan? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 第二节，耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。” Ayat 2 ini menarik sekali untuk kita renungkan sama-sama Bapak Ibu Saudara. 第二节非常有意思，我们要好好思考它。 Kenapa saya katakan ayat 2 ini menarik? 为什么我说第二节非常有意思？ Karena ketika Tuhan berbicara kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diam. 因为当神对以撒说：“你不要下埃及去，你住在这儿。” Tuhan suruh Ishak untuk diam di Gerar, sebenarnya Bapak Ibu Saudara ini ada dua sisi. 神要以撒住在基拉尔是有两方面的， Ada dua pelajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada Ishak. 有两个功课，神要以撒学习。 Mesir waktu itu adalah negara yang besar, negara yang makmur. 埃及那时候是一个大国、强国，非常富强的。 Tetapi Tuhan tidak memperbolehkan Ishak pergi ke Mesir supaya apa? Ishak tidak bergantung pada manusia. 但是神不让以撒下埃及去，是还要让以撒不依靠人， Supaya Ishak tidak bergantung pada kekuatan Fir'aun dan pasukannya serta pemerintahannya. 好让以撒不依靠这个埃及的政府、埃及的军队、埃及的能力。 Tapi di sisi yang lain Tuhan berbicara, diam di negeri yang akan kutunjukkan, yang Tuhan akan kasih buat Ishak. 但是另一方面，神要以撒呢住在我所指示你的地。 Ishak disuruh diam di Gerar, artinya Tuhan pasti punya rancangan sesuatu. 神要以撒住在基拉尔，一定有他的计划。 Kalau kita lihat secara logika manusia, sepertinya apa sih yang diharapin lagi? Toh di Gerar lagi terjadi kelaparan. Harusnya yang sesuai dengan logika kalau Tuhan bilang, Ishak, kamu pergi ke Mesir, aku akan lunakkan hati Fir'aun untuk tolongin kamu. Itu masuk akal. 以人的想法来讲，要是这么有饥荒这么严重，还让以撒就是住在基拉尔，到底有什么好处？我们想就是比较符合逻辑的是，也神叫他下埃及去，然后神会对以撒说：“以撒，你到埃及去，我会软化法老的心。” Tapi ketika Tuhan bicara sama Ishak, diam di Gerar, diam di situ. 但是神要以撒留在基拉尔， Tuhan punya rancangan sesuatu buat hidupnya Ishak. 因为神有特别的计划。 Meskipun itu nggak sesuai sama logika.
虽然这不符合逻辑， Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan simpel gini. Kita ini jalanin hidup, seringkali kita ini terlalu pinter. Kita ngerasa lebih pinter dari Tuhan. 我要简单的说，就是在我们日常生活中，我们常常认为自己比神聪明。 Kadang-kadang firman yang kita terima nggak sesuai sama logika kita, Bapak Ibu Saudara. 有时候我们读的经文，我们读的真理，好像不符合我们自己的逻辑。 Makanya saya bersyukur sekali dan saya nggak mau berdebat kalau ada orang yang mengatakan, Pak Sam, banyak cerita di Alkitab itu nggak masuk akal. 所以我也非常的感恩，我也不会去跟他辩论。如果有人对我说萨缪尔牧师啊，我发现很多事情在圣经记载的是不符合逻辑的。 Saya seringkali katakan, oh iya banyak cerita di Alkitab itu memang nggak masuk akal. Saya setuju itu, saya 我 setuju. 说我同意，我非常同意，就是圣经里的故事都不符合逻辑。 Itu membuktikan bahwa Tuhan yang saya imani jauh lebih besar dari akal saya, dari pikiran saya. 因为这证明我所信靠的神远超过我的逻辑、我的思维。 Waktu Tuhan bicara sama Ishak, diam di situ, itu nggak masuk logika, nggak sesuai sama logika. 当神吩咐以撒说：“你住在这里，你留在这里。”这真的的确不符合逻辑。 Buat apa lagi tinggal di Gerar? Nggak ada yang bisa diharapin. 你不能希望什么？你为什么还要住在基拉尔？ Ketika Tuhan bicara sama Elia, pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu, aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Itu nggak masuk akal. 同样的，当神吩咐以利亚到河边去，然后要吩咐乌鸦来喂养他，这也不符合逻辑。 Bagaimana mungkin manusia diurusin sama burung gagak? 你怎么想象人是要这个乌鸦来伺候？ Burung gagak itu memiliki sifat rakus. 这个乌鸦就有一个就是贪这个心理， Burung gagak itu susah untuk berbagi. 它是不想分享的。 Makanya kalau ada orang Kristen, seringkali maunya berkat buat dirinya sendiri terus. Itu berarti orang Kristen burung gagak. Tolong colek kanan kiri Anda. Kamu termasuk nggak? 所以有的基督徒都是要领受祝福，领受祝福，一直领受，不愿分享，那你就可以说他是这个乌鸦基督徒。 Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, itu nggak masuk akal. 以利亚，神要他到河边去，这个也不符合逻辑。 Petrus ketika disuruh menebarkan jala, nggak masuk akal. Buat apa lagi Tuhan? Sudah semalaman buktinya. Nggak ada apa-apa, nggak ada ikan. 耶稣叫彼得撒网的时候，这个也不符合逻辑，因为他整夜已经打了鱼，什么收获也没有。 Kadang-kadang ketika kita baca renungan di rumah, entah kita di gereja dengar firman Tuhan, kadang-kadang ada firman Tuhan yang kita terima, tapi nggak sesuai sama keadaan kita, nggak masuk di otak kita. 我们不管在家里读经的时候，或者在教会听讲道的时候，有时候会发现这个神的道理、神的真理真的不符合自己的思维、自己的逻辑。 Dalam hidup saya secara pribadi ini saya mohon maaf, saya sharing sedikit. 在我个人生活当中，我要向大家分享。 Dari mulai pandemi tahun 2020, kalau saya bisa ada sampai detik ini nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. 2020年开始，疫情开始的时候到现今，我若是还存在着，这个也不符合逻辑的事。 Ada teman saya beberapa waktu yang lalu sampai bilang sama saya, Sam, kalau ngelihat hidupmu itu memang benar-benar ya, nurut hitung-hitungan bisnis itu udah nggak masuk deh, nggak masuk hitungan, 有一个 susah 朋 digertiin. 有一个朋友跟我说，你的生活就是按照我们生意的交易性的计算来讲，真的是算不出来，就是这个已经是非常不符合逻辑的。 Ketika pandemi terjadi dari mulai bulan Maret sampai September semua jadwal khotbah cancel, padahal istri saya nggak kerja. 因为呢，疫情开始一直到9月份，我没有到处讲道，我没有而且我的妻子也是家庭主妇。 Tabungan saya menipis dan yang ada di kepala saya cuman Tuhan kayaknya nggak bisa survive kalau kayak gini nih Tuhan. 我的存款也就是非常的有限，所以我对神说，我向神说，要这样的话，我就无法生存下去了。 Sampai saya sama istri sempat kita berunding untuk keluarkan anak-anak dari sekolah karena kita nggak mampu untuk bayar. 我甚至跟妻子已经商量好了，是不是要把孩子就是换个学校，因为我们不能付学费了。 Sempat 2 tahun kita bayar kontrakan rumah kita kurang dana Bapak Ibu Saudara dan itu lumayan gede kurangnya.
还有我们经历过2年，我们就无法付那个房租，而且我们缺少的那个金额是比较大的。 Saya bilang sama istri saya, ini jadwal khotbahku full aja. 我对 Untuk nabung segitu sebulan, nabung 12 juta sebulan, rasanya sih susah. Apalagi sekarang kondisinya begini. 我对妻子说，要是我的讲道的这个时间表排得满满的，要我1个月存12条都很难， Tapi 更何 ternyata 况是这个没有到处讲道。 Tapi ternyata 2019 dan 2020 dengan caranya Tuhan yang ajaib, Tuhan cover itu. 但是2019、2020，神自己以奇妙的方式来眷顾我。 Selama saya nggak ada pelayanan 2020 kemarin, bener-bener kalau Elia dikirimin melalui burung gagak Tuhan pakai. Kemarin ada teman-teman atau siapapun yang kadang-kadang ada taksi berhenti depan rumah, tiba-tiba kirim sembako, ada tukang ojek berhenti di depan rumah, ada yang kirim mie goreng, nasi goreng, mukjizat luar biasa. 要是以利亚是靠乌鸦来给他吃的食物，那我呢，就是2020年1整年我没有收入，但是神也透过很多亲戚朋友，突然间我会发现有德士或者有什么摩托车停在我的门口来给我一些提供食物。 Bahkan tahun lalu ketika saya ngalamin kecelakaan, saya dan istri kita cuma punya uang 500.000 Bapak Ibu Saudara, tanpa asuransi, tanpa BPJS. 甚至去年出车祸的时候，我与我的妻子手中只有500千，我们没有什么保险，我们也没有 BPJS。 Karena asuransi sudah kita tutup, kita nggak kuat bayar. Dan BPJS, beberapa teman bilang, ikut dong BPJS. 2020 bayar BPJS per orang 100.000, itu sebuah kemewahan buat saya. 因为呢，我的保险因为我付不上，我们就不再继续了。还有 BPJS 1个月要我出10万吨，我都觉得这个太贵了。 Tapi ketika saya ngalamin kecelakaan, 当我出这个意外时， sampai akhirnya operasi pasang pen, benar-benar luar biasanya mukjizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. 然后我动了手术，但我觉得我经历的是神奇妙的这个神迹。 Saya mau katakan simpel pagi hari ini. 我要简单的说， Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita terima firman Tuhan, kadang-kadang nggak sesuai sama logika kita. Tapi waktu kita jalanin hidup, mari kita belajar. Tuhan punya rancangan yang baik. 当我们聆听神的话语的时候，有时候不符合我们自己的思维逻辑，但是我们与神的真理同行的时候，我们会发现这个是行得通的。 Ketika tahun lalu saya ngalamin kecelakaan, saya geletak di pinggir jalan begini, waktu udah habis diangkat sama orang-orang, saya angkat betis saya ternyata, wah nyeri sekali, kelihatan betis saya sudah mulai bengkok. 我出意外的时候，我就被车撞到路边去，然后人家要把我扶起来的时候，我就试举起我的这个小腿，我的小腿已经歪了， Dan ternyata memang betul tulang kering saya patah. 而且我的骨已经骨折了。 Waktu di pinggir jalan saya cuma berdoa, Tuhan aku udah nggak tahu lagi mesti gimana, aku udah nggak bisa mikir Tuhan. 在路边我这样祷告，神，我什么都不知道，我也不知道要怎么祷告。 Aku nggak mau bersungut-sungut, aku nggak mau marah sama Tuhan, selama ini Tuhan sudah pelihara hidupku. 因为你一直都眷顾我，我也不能向你发怒或者向你埋怨。 Aku yakin serta percaya kalau ini Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud tertentu. 我相信，若是你允许这件事发生，你一定有什么计划。 Dan nggak tahu kenapa waktu saya berdoa di pinggir jalan itu ketika saya tergeletak, 2 ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya. Saya yakin juga itu Roh Kudus yang berbicara. 然后我也不知道为什么，当我这样在路边祷告的时候，神提醒我，我相信是圣灵的动工，他提醒我2个经节。 Di surat Korintus dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 就是哥林多那里记载的，你经历的这个考验都是非常平凡的，不是就是什么重的考验。 Dan yang satu lagi perkataan Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. 还有保罗说的一句话，就是在神的里面，什么我都可以承担起来，因为他赐给我力量。 Dan Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya tahun lalu saya bisa operasi, bisa pasang pen, semuanya itu mujizatnya Tuhan.
弟兄姐妹，甚至到我去年可以动手术，我的脚这个骨折可以弄好，这都是神的奇迹。 Kadang kita jalanin hidup kita ini nggak ngerti, tapi percayalah Tuhan pasti punya rencana yang baik buat setiap kita. 有时候我们走着这人生道路的时候，我们不明白为什么，但是要相信神在我们生活中有美好的旨意。 Tolong katakan sama kanan kiri Anda, Tuhan punya rancangan yang baik buat kamu. 请对左边和右边的这个弟兄姐妹说，神在你的生活有美好的计划。 Siapa tahu sebelah Anda itu isinya bersungut-sungut terus sama Tuhan. 也许你的隔壁呢，他的妻子一直向神埋怨。 Yang ketiga, 第三点， masih kuat? 还行吗？ Masih kuat ya? Yang ketiga, 第三点， di dalam ayat 3 dikatakan jelas sekali. 第三节非常清楚的记载说， Di dalam ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Ini saya suka sekali. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. 你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。 Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Bagaimana di dalam perjalanan hidup Anda dan saya kita boleh tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Yaitu apa? Pegang janjinya Tuhan. 弟兄姐妹，第三点就是在我们人生道路上，我们如何可以经历神的眷顾？就是第三点，我们要守住神的应许。 Di dalam kehidupan ini sejujurnya nggak ada sesuatu yang kita bisa jadikan pegangan kecuali firman Tuhan. 就是在我们生活中，老实说，我们不能就是依靠什么，只是能依靠神的话。 Orang yang janji suka lupa, tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. 人对我们承诺，他可以忘掉，但是神对我们的应许，他一定坚定。 Oleh sebab itu bodoh banget kita jadi anak-anak Tuhan kalau kita nggak pernah suka dengan firman Tuhan. 所以呢，我说，要是我们身为他的儿女不喜欢神的话，我们是多么的笨。 Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan saya sebenarnya ada begitu banyak yang nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，直到今天，我发现我生活中很多不合理或者不符合逻辑的事发生。 Dari tahun 87 saya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma jadi tukang kebun di STT Iman di Kebayoran. 自从1987年，我接受主耶稣成为我的救赎主的时候，那时候我就在伊曼工作，我是园丁。 Ibu saya cuma jadi tukang masak di STT Iman. 我妈妈就是在 STT 伊曼的厨房那里工作，厨师。 Saya cuma tinggal di rumah petakan 2,5 kali 3 meter di belakangnya STT Iman di Wijaya 1 Gang Langgar situ. 我们的房子就是6平方米的这么小的一个小房子。 Kalau dihitung nurut logika manusia nggak akan mungkin saya bisa ada sampai saat ini. 按照人的想法来评的话，那我不可能一直生存到今天。 Dengan keadaan yang seperti sekarang. 就是以这种情况。 Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan bukan hanya punya rancangan yang baik, rancangan yang indah. 但是我知道神不单单对我有美好的计划、美好的旨意。 Tetapi firman Tuhan yang ada dalam hidup kita perlu kita jadikan pegangan supaya kita melangkah seturut dengan kehendaknya Tuhan. 而且我们所深信的神的话语，我们必须依靠它，就是作为我们能够依靠的。 Ini yang ketiga. 这是第三点。 Yang keempat. 第四点， Ayat 6 ini menarik sekali. 我也发现这个第6节非常有意思。 Di dalam ayat 6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. 第6节记载说，以撒就住在基拉尔。 Ayat ini sederhana tapi maknanya dalam, tapi nggak begitu mudah untuk dilakukan. 非常的简单，但是非常深刻的意义，而且更难的是执行它。 Untuk kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang keempat kita dibutuhkan apa? Ketaatan. 我们要经历神在我们的生活中眷顾我们。第4点，我们需要顺服。 Tanpa ketaatan tidak akan mungkin kita bisa melihat mukjizat.
若不顺服的话，我们就不可能可以看到神迹。 Kadang firman Tuhan yang kita terima tidak sesuai dengan logika kita, tapi Tuhan mau ajar kita taat, Bapak Ibu Saudara. 因为有时候我们所接受聆听的话语就是不符合逻辑，但是我们还是要接受它，顺从它。 Ayat 6 ini menarik sekali untuk kita renungkan bahwa ketika Tuhan suruh Ishak tinggal di Gerar, ternyata Ishak taat tinggal di Gerar. 第6节非常有意思，因为当神吩咐以撒说你要住在基拉尔，他就听从神的话，住在基拉尔。 Elia ketika disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, Elia taat pergi ke tepi sungai Kerit dan Elia melihat mukjizat. 当神要以利亚到河边去，在那里养活他，他也听从了神的话，就到河边去，而且看了神的奇迹发生。 Anda lihat kisah janda di Sarfat, janda ini bukan janda konglomerat, tapi janda yang sangat miskin. 还有在沙发特这个寡妇，这个人不是富有的人，这个寡妇是非常非常困苦的生活。 Ketika Elia minta air sama janda di Sarfat ini, 以利亚向他要水喝的时候， baru janda ini mau ngambil air. 这个寡妇刚刚要去拿水， Ternyata Elia bilang lagi, Bu, aku minta roti bundar kecil. 那以利亚又对他说：“我要你那个面包。” Saya seringkali sambil guyon saya bilang, itu bahasa gaulnya roti unyil. 我常常会说，就像我们现在所认识的这个乌尼尔的小面包。 Mungkin bisa jadi yang punya roti unyil di Bogor, inspirasinya dari kitab Satu Raja-Raja, Bapak Ibu Saudara. 也许茂屋的那个 roti unyil 的主人就是从我们圣经里启发出来。 Dan janda ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku gak punya apa-apa kecuali tepung dalam genggaman dan minyak dalam buli-buli. 然后这个寡妇就对他说：“你知道我什么都没有了，就是在我手握住的这一面粉，就是剩下的最后了。还有我有一点油，也是最后了。” Sekarang aku mau cari ranting 2-3 potong, aku olah jadi roti, aku makan buat aku sama anakku, setelah itu finish. Mati kita. 然后现在我就去取几个材木，然后我就要做面包，一点点的面包，然后我跟我的孩子吃就没有了，吃完就什么也没有了。 Janda ini hidupnya kekurangan, janda ini seakan-akan sudah mulai putus asa. 这个寡妇呢，什么都没有，而且她非常缺乏，她也就是有这种沮丧的心态。 Tetapi Elia berkata kepada janda ini, sebelum kamu bikin buat kamu sama anakmu, buat dulu buat aku roti bundar kecil. 但是以利亚说，这个面包你在还没有为你自己和你的孩子做之前，你先做给我。 Coba sekarang kalau seumpama terjadi, kita lagi di rumah cuma ada sepiring nasi, 弟兄 terus 姐妹， boksu Yosua datang. Sebelum kamu makan buat kamu sama anakmu, kasih setengahnya buat saya. 要是我们家里只剩下一盘饭，然后邱牧师到我们家里说：“哎，你跟你的孩子吃饭之前，你把这个饭让给我先吃。” Anda mungkin akan marah sama boksu Yosua. 你也许会对牧师生气。 Janda ini kondisinya gak punya apa-apa, tapi Elia bilang, sebelum kamu bikin buat kamu sama anakmu, kasih buat aku roti bundar kecil. 这个寡妇什么都没有，但是以利亚对他说：“在你还没有给你和你的儿子吃的时候，你先做给我。” Dan Elia menyampaikan firman Tuhan. 然后以利亚就把神的话传讲给他。 Sampai Tuhan turunkan hujan, tepung dalam genggamanmu gak akan habis, minyak dalam buli-bulimu gak akan habis. 一直到神把雨降下，那你的面粉、你的油都不会缺少。 Dan janda ini taat berikan kepada Elia roti bundar kecil. Dan kita melihat fakta, sampai Tuhan turunkan hujan, janda ini terpelihara dengan sempurna. Amin. 这个寡妇就非常顺服的，先把这个面包给以利亚吃，而且神也就是成全了他的应许，一直到他降雨之前，他的面粉、他的油一直有。 Siapa yang mau ngalamin pemeliharaan Tuhan? 谁要经历神的眷顾？ Semuanya mau? Siapa yang mau taat? 谁要顺服？ Anda taat nggak sama perpuluhan? 你是否顺服的有11奉献？ Berapa banyak hidup anak-anak Tuhan ingin diberkati, ingin ngalamin mujizat, ingin dipelihara sama Tuhan, tapi urusan perpuluhan nggak mau taat. Ini saya mohon maaf, saya sampaikan ini bukan, saya nggak ada kaitan dengan keuangan gereja di tempat ini. Tapi mari kita belajar taat kepada Tuhan. 有多少时候我们身为神的儿女，我们很想得福，很想得福，但是我们
必须尽的责任我们不尽，11奉献我们不做。 Dulu kalimatnya Bok Sumastra yang paling saya benci setiap bulan, yaitu apa? Jangan lupa perpuluhan. 以前就是马斯拉牧师每个月都会提醒说，不要忘记每个月的11奉献。 Dulu waktu saya masih kerja jadi tukang kebun di Iman dengan gaji 20.000 sebulan. 那时候我是伊曼神学院的园丁，我的工资是每月2万吨， Bayar sekolah 10.000, buat jajan 10.000. 然后1万吨是我要付学费，其他的我的零用钱是1万吨。 Buat jajan 10.000 sebulan aja itu sudah kurang. Apalagi kasih perpuluhan, potong 2.000 lagi kan. 1万吨的生活费都已经非常的缺乏了，然后我还要扣那个11奉献2000吨。 Dulu waktu saya baru bertobat saya nggak ngerti. Ketika Bok Sumastra bilang jangan lupa perpuluhan. 我刚悔改的时候，我真的不明白为什么马斯拉牧师要提醒说不要忘记11奉献。 Rasanya nggak enak banget. 我觉得很不舒服。 Tapi akhirnya Bok Sumastra seringkali katakan jangan pelit sama Tuhan. 但是马斯拉牧师又跟我说，你不要对神那么吝啬。 Karena kalau kamu pelit sama Tuhan, kalau Tuhan kecilin berkatmu, kamu nggak bisa hidup. 因为呢，你对神那么吝啬的话，神就不赐福给你，那你就生存不下去了。 Sebab yang memberi berkat itu Tuhan. Amin. Sebab yang memberi berkat itu Tuhan. 因为是神赐给我们一切的福分。 Yang kelima, yang terakhir, haleluya. 最后的第5点， Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. 要是我们说到最后，就奇迹发生了， Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. 就是困的又是可以醒过来， Yang duduk miring langsung ditegakkan, begitu kan? 哎呀，坐的歪歪的也可以直起来。 Di dalam ayat 12 dan 13, maka menaburlah Ishak. Saya suka ini. 第 Maka 12 menaburlah Ishak. 第12、13节说，以撒在那地耕种，我很喜欢这一节。 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. 以撒在那地耕种，那一年有100倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini jangan sampai kita langsung waduh ini Pak Samuel menganut teologi kemakmuran nih. 弟兄姐妹，当我们读这个经节的时候，你不要马上判断说，哦，撒母耳牧师是那个成功这个神学一派的。 Kalau teologi kemakmuran cuma menekankan kemakmurannya, kekayaannya tanpa menekankan tentang ketaatannya. 成功神学这一派，他只是强调说要富有，但是他不说要顺服。 Tapi waktu Anda taat sama Tuhan, Anda diberkati dengan kekayaan, itu sebenarnya hal yang normal-normal saja Bapak Ibu 但 Saudara. 是你听从神的话语，然后神赐福给你，是非常正常的。 Tetapi apa yang penting dari kehidupannya Ishak di Gerar ini? 但是以撒在基拉尔生活中最重要的是什么？ Di ayat 12 itu dikatakan jelas, maka menaburlah Ishak. Ini yang penting. 第12节清楚的记载，以撒在那地耕种，这是最重要的。 Benih yang ada di tangan Ishak, kalau cuman Ishak pegang, Ishak simpen, benih itu nggak akan jadi apa-apa. 他手中的种子，如果他只是收起来、藏起来，什么都没有收获。 Betul bahwa Tuhan mau memberkati Ishak, tapi Ishak harus jalankan bagiannya. 真的，神要赐福以撒，但是以撒必须尽自己的本分。 Begitu pula di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中也同样， Dalam kondisi yang sesulit apapun, jalankan bagian kita. 哪怕在更难的情况下，我们还要尽我们的本分。 Saya sering kali katakan ketika saya khotbah pada jemaat, kita kadang-kadang pengen diberkati sama Tuhan, tapi nggak bisa kita dengan berpangku tangan atau jadi orang yang males-malesan. 我常常对我的会友说，我们很喜欢得福，要蒙福，但是我们就不能成为一个就是无所事事的守株待兔的基督徒。 Ketika kita menabur, ketika kita jalankan bagian kita, tolong diingat ada berkat Allah di dalamnya. 当
我们耕种撒种的时候，我们要记得有神的福分在里面。 Tuhan jalankan bagiannya, kita pun harus jalankan bagian kita. 神行他自己的作为，但是我们也得行我们的本分。 Ada satu kalimat yang saya suka, ini sebagai penutup. 有一句话我非常喜欢， Kita tahu bahwa Tuhan memelihara burung di udara. 我们知道神眷顾、照顾天上飞的鸟儿， Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah taruh makanan di sarang burung itu. 但是我们要记住的就是，神从未把食物这样放在他们的窝里。 Burung itu mesti jalankan bagiannya, dia pergi, dia cari makanan. 小鸟儿也要尽他们的本分，就是他们要去找食物。 Ketika kita jalankan bagian kita, kita menabur, kita lakukan pekerjaan kita dengan baik, dan kita taat, maka Tuhan juga jalankan bagiannya. 当我们尽自己的本分的时候，我们撒种耕种，我们好好做我们的工作，那神就会赐福我们。 Jangan takut kekurangan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara kita. 不要怕我们生活中缺乏什么，因为神从未缺少方式来眷顾我们的生活。 Mari kita belajar untuk menabur, Bapak Ibu Saudara. 我们要学好好撒种耕种， Menabur di dalam pekerjaan Tuhan. 就是在神的事工上撒种。 Menabur dalam berbagai hal, termasuk juga menabur senyum kepada banyak orang, maka senyum itu juga akan kembali kepada kita. 就是在一切各个方面都要撒种，那我们可以就是撒微笑的种，这个微笑也会回到我们身上来。 Sesungguhnya hidup ini adalah gema, seperti gema. Gema, 哦，哥们， echo, gema. 就是我们其实生活中就像回音一样， Segala yang kita keluarkan itu juga akan kembali kepada 我们 kita. 所付出的，我们所输出的也会收回来。 Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat 但愿 buat setiap kita. 今天的真理能够成为我们的祝福。 Mari kita tundukkan kepala. 我们 Silakan. 低头祷告。Terima kasih Bapa atas berkat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh dipelihara oleh Tuhan sampai pada hari ini dengan segala tingkat pergumulan yang kami alami. Kami bersyukur bukan hanya untuk hari-hari yang baik, tapi juga untuk hari-hari yang kurang ideal. Kami bersyukur ketika hari-hari yang baik kami menikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur di saat-saat yang sulit kami menikmati kedekatan dan pemeliharaan Tuhan dalam cara-cara yang lebih ajaib. Tuhan, Engkau pelihara iman yang Engkau sendiri tanam dalam hati kami. Engkau sendiri tumbuhkan dan kembangkan dan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ketika orang-orang di luar sana menyaksikan hidup anak-anak Tuhan dari gereja ini, mereka sungguh ingin mengenal Tuhan yang kami percaya. Mereka sungguh ingin memuliakan nama Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Mulai dari hari ini, saat kami berjalan keluar dan membawa berkat pulang ke rumah, kami mau membagi-bagikannya kepada sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa dan berserah. Amin. Amin. Tuhan berkati.